Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Baik, hari ini perkongsian yang seterusnya di channel Cikgu Sufi, kita akan berkongsi cara bagaimana untuk kita menggunakan satu aplikasi ERPH yang baru saja ditaklimatkan kepada SKP TLDM, yang mana kita akan bermula menggunakan ERPH ni. Taklimat yang disampaikan oleh Encik Nizam dari PPD Manjung. Jadi hari ini kita akan pergi kepada video yang pertama. Video pertama ini kita akan belajar bagaimana untuk masuk ke dalam pelantar AC model dan juga berkaitan dengan username dan password. Baik, langkah yang pertama, bila kita pergi ke Google enjin carian, kita boleh type AC model, ASIE model, dan sudah pasti berada di tempat yang pertama lah dalam enjin carian. Jadi di sini kita klik yang paling atas sekali, Collaborative Instructional Design System, ataupun kalau kita dah tahu dia punya alamat, kita boleh terus pergi ke acmodel.net. Itu cara yang lebih pantas. Okey. Jadi bila kita dah masuk ke dalam pelantar CIDS ni, kita boleh nampak paparan halaman muka depan. Baik, di mana kita login di sini. Okey, di sini cikgu-cikgu boleh masukkan username dan password, yang mana username dan password ni dibekalkan oleh Cik Nizam, pegawai PPD. Jadi melalui penyelarasi IDS peringkat sekolah. Baik, isu dia kalau cikgu-cikgu dapat ID dan login, tiba-tiba ada orang lain dalam tu. Itu je. Bila sudah ada pemilik, jadi kita maklumkan kepada penyelarasi IDS bahawa akaun yang masuk tu dah ada pemilik, dah ada nama, dan cikgu tu dah buat RPH semua siap kan. Jadi kita log out, jangan usik apa-apa. Kita akan cuba dapatkan ID yang baru. Itu saja isu dia untuk login ni. Yang lain tak ada masalah. Yang itu cikgu tak tukar password lah. Dia password default dia dapatkan daripada penyelaras. Jadi kalau kita tak tukar, cikgu lain boleh masuk. Kalau dia tersilap masuk kan, macam yang ini kan, dia silap masuk 399 ke, mungkin termasuk akaun orang lain, dan passwordnya kita masih tak tukar, kita guna yang default. Jadi ada kemungkinan berlaku usik-mengusik lah kita punya data dalam tu. Jadi kalau terjadi macam tu, dapatkan ID yang baru, hubungi penyelaras CIDS peringkat sekolah masing-masing. Okey, itu saja untuk login. Jadi bila dah dapat ID dan password, alright, cikgu-cikgu boleh terus klik login lah. Okey, untuk tutorial yang pertama ni, kita nak selesaikan isu login dan sepintas lalu apa yang ada dalam pelantar CIDS ni. Okey. Username dan password dapatkan daripada penyelaras. Okey, selamat datang ke laman sistem reka bentuk pengajaran kolaboratif. Baik, ini paparan dia bahagian dalam. Jadi dekat sini kita terus pergi ke tab yang tengah ni, laman utama mereka bentuk perancangan pengajaran ni. Okey, kita boleh terus pergi ke sini, klik sekali. Baik, ini paparan dia yang mana saya dah kemas kini logo. Ini untuk akaun saya lah. Saya dah kemas kini logo, dah kemas kini gambar profil. Untuk guru-guru di SKP TLDM, saya akan bekalkan logo yang bersaiz sesuai untuk dimasukkan ke dalam pelantar CIDS, dan juga gambar-gambar cikgu juga akan saya resize dan letakkan di dalam kita punya grup grafik, dan boleh ambil di situ terus upload. Cikgu tak payah lagi resize, melainkan gambar cikgu yang terkini ataupun nak guna gambar yang terkini tak ada dalam simpanan saya. Jadi terpaksalah cikgu resize mengikut ketetapan yang telah ditetapkan. Alright, kat sini apa yang kita perlu beri perhatian itu tentang gambar. Gambar biarlah kita gunakan, ditekankan oleh Cik Nizam, kita guna gambar yang profesional, bukan gambar tengah buat peace ke selfie ke apa ke. Kita guna gambar yang official, sama ada menegak ataupun mengiring, tapi dengan pakaian yang rasmi lah. Okey, gambar jelas dan sebagainya, sebab gambar kita ni boleh nampak sampai ke peringkat atasan. Jadi menggambarkan diri kita.
Baik, seterusnya kita meneroka sedikit tentang apa menu-menu yang ada. Banyak. Okey, kalau kita nak teroka semua, mungkin nampak satu yang sukar, tapi kita teroka sedikit demi sedikit. Yang pertama di bahagian kiri kita, bahagian kiri kita ada profile. Di sini sunting profile, butiran diri kita masukkan kat sini semua. Pastikan semua item tu kita isilah maklumat. Jadi yang isi saja jawatan, boleh pilih jawatan kat sini. Okey, bahasa apa kita nak guna, dan upload gambar ni bagi yang tak ada gambar nanti jangan lebih 1000 KB ataupun 1 MB gambar kita, saiz kecil saja. Kemudian kita boleh simpan profile. Okey. Bila kita dah simpan profile, kat sini ada beberapa tetapan. Ini yang pertama. Sunting profile, cari profile pengguna boleh, statistik pengguna boleh. Seterusnya yang kedua, tetapan. Yang ini pilih bahasa. Kita selesa guna bahasa apa untuk mengakses pelantar CIDS ni. Kalau bahasa Melayu lah. Kalau English lah. Kemudian cipta kelas baru. Yang ini saya yang cipta, dan sunting jumlah murid dan sebagainya. Baik, dekat sini tak ada apa. Cikgu boleh tinjau dan isi. Okey. Kalau ada apa-apa yang diperlukan boleh isi. Itu saja tentang login, password, username dan beberapa item penting untuk kita perlu ketahui ya, sebagai permulaan untuk menggunakan pelantar CIDS ERPH. Jadi ikuti tutorial seterusnya. Kita akan pergi kepada sunting profile. Macam mana kita nak muat naik gambar, nak penuhkan item-item yang diperlukan, maklumat diri kita. Jadi teruskan bersama untuk siri tutorial seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam hormat.